Okey. Ada beberapa perkara yang saya pelik. Kenapa tidak ditimbulkan di parlimen? Okey. Kita pernah timbulkan parlimen pada tahun 2021, 2022. Tetapi bila masuk ni tak ditimbulkan sedangkan isu tu tak selesai. Contohnya macam siasatan PAC terhadap persalinan. Ya. Sepi. Betul. Sebab kita tahu ya apa ni pihak pembangkang kalau ditimbulkan isu ni kena mereka. Ya. Tapi di isu pendidikan. Betul. Kita berharapkan supaya banyak isu pendidikan boleh dibawa ke parlimen yang substantif. Tetapi yang dibawa adalah perkara remeh. Lim Guan Eng sepupu dengan Lim Chong Wei, Lim Chong Wei dengan Lim Kuan Yew. Benda yang Tapi ni saya rasa saya boleh blame kualiti pembangkang pembangkang lah. Dan ialah pengundi lebih prefer orang seperti individu ahli parlimen mewakili mereka tahap tu. Tapi tidak terlambat untuk mereka upgrade. Cuma saya nak lihatkan dalam waktu saya berada parlimen tu ada satu isu besar yang tidak selesai tetapi hari ini tidak timbul di parlimen. Saya tahu pembangkang tak akan bawa. Betul. Kerana kalau dia bawa, Putrajaya will be in a boiling hot water. Itu yang mungkin yang dia kata itu apa? Tarik balik oh. Ya. Bila PM Hack sebut dia kata Putrajaya pun ambil juga. Dia kata tarik balik menjerit-jerit itu. Saya teringat, ada isu yang saya pernah bawa. Dijanjikan nak buat jawapan bertulis, tetapi sampai bubar parlimen tak ada apa-apa jawapan. Hari ini pembangkang tak buat. Mungkin selepas ni saya cadang ahli parlimen daripada kerajaan boleh bawa untuk bantu YBM bongkarkan semula. Bantu YBM Ferdinand bongkarkan semula apa yang berlaku sebelum dia masuk ke dalam KPM. Apa tu cerita tu? Pertama sekali kan kita masih ingat Radius One. Pada 2021 saya pernah bawa isu bagaimana pada 2020 waktu PKP kementerian pernah award kepada satu syarikat ialah melalui tender terbuka yang bernama Radius One untuk membuat 800 konten TV pendidikan selepas pasca Covid ni. Mac 2021 sepatutnya selesai. Tapi tak ada. Saya bawa ke parlimen. Tak ada 800 tu tak ada. Tak disiarkan. Saya tanya ke mana pergi konten? Kemudian apakah ada bayaran tambahan? Siapa ownership pada konten? Dan bagaimana? Jutaan ringgit lah dia bayar masa tu. Bukan tak langsung, dia ada buat tetapi tak sampai 800. Tak sampai 800 ya. Kalau tak sampai 800, saya faham nak buat 800, 1.9 juta tak cukup. So total project dia 1.9 million. Question is, duit tak ada bayar belum? Duit itu sudah award, dah dibayar. Soalan saya di parlimen bukan duit dah bayar belum. Adakah bayaran tambahan sebab mereka tak boleh siapkan? Ya, betul. Biasanya macam itu. Biasanya macam tu, ya. Tidak dijawab. Menteri Pendidikan tak jawab, Timbalan Menteri Pendidikan. Dua timbalan menterinya pada waktu itu pun tak jawab. Kemudian tiba-tiba muncul Didik TV. Ini cerita Radius One tak habis lagi. Radius One tak habis lagi dan sepatutnya hari ini, sepatutnya di waktu ini pembangkang bawa kembali isu tu, tapi mereka takkan bawa lah. Sebab kalau bawa zaman dia kena dia balik. Sebab tu kita kata kerajaan hari ini seronok kat parlimen. Sebab apa? These idiots would never ask the government about governance, about administration. They're just playing around with all this sentiment. Questions and sentiment. But what do you expect from bunch of clowns? They are becoming members of parliament. True. Siapa ni? Mereka takkan bawa. Kerana dia akan replicate diri, implicate diri mereka sendiri. Jadi isu Radius One patut dibawa kembali. Jadi MP-MP, ramai MP-MP kerajaan yang muda-muda ni boleh bawa, tengok balik lah Hansard, tengok balik rakaman di YouTube, soalan-soalan saya tentang Radius One, cek kembali jawapan-jawapan, boleh persoalkan supaya bantu YBM Ferdinand bongkarkan all the skeletons in the closet milik Razidin Putrajaya. Itu yang pertama. Timbul Didik TV. Didik TV ni again program pasca Covid lah ni. During Covid. Still during Covid ya. Recovery lah. Masa kerajaan lama lagi. Pada waktu tu di-awardkan kepada Media Prima. Tak salah saya 70 juta. Okey. Tender terbuka apa semua biasalah. Okeylah. Persoalannya di zaman
PH ada deal antara saya dengan Gobin waktu tu KPM. PH 1.0 ni. 1.0 lah masa awal. Masa Dato' jadi Menteri Pelajar. Okey. Kajian PH. Ya. Itu je lah. Itu je lah. Kajian pemaduan. Okey. Deal antara G2G lah, antara ministry to ministry untuk kita gunakan salah satu saluran milik RTM sebagai TV pendidikan. Jadi kalau duit pun kita bayar pada kerajaan. So G2G free berkira. Dia circulate around tu je lah. Kau free lah. Mereka ada fasiliti dan sebagainya. Kita ada kebakaran. Jadi kalau ada hak milik pun tak timbul hak milik lain. Betul. Kalau hak milik RTM pun hak milik kerajaan. Kerajaan juga. Hak milik bersama pun hak milik kerajaan. Sebab at the end of the day, the taxpayers money that we use will go to the right hands. Betul. Tapi isu dia delivery ya. Benda itu saya pernah tanya kan. Waktu Saifuddin, Datuk Saifuddin menjadi Menteri Penerangan. Saifuddin Abdullah. Bukan Saudara Nasution. Saifuddin Abdullah menjadi Menteri Penerangan. Saya tanyakan, dia kata apakah status tentang satu saluran yang akan disediakan untuk TV pendidikan di Parlimen. Boleh cek Hansard. Dia jawab kata memang ada. Memang sedia. Maksudnya your deal awal dengan Gobin tu memang diteruskan. Dan bila saya bertemu dengan Datuk Saifuddin pun, beliau jelas benda tu. Dia kata dia deal dengan Razi Jidin. Apabila diumumkan Bidik TV, awalnya sebelum tu mereka pernah gunakan OK. Betul. OK Astro. RTM. RTM, ya. Sekejap je. Untuk masukkan bahan-bahan radio semua tadi. Yang tak cukup. Tak cukup 800. Ya. Kemudian berhenti, tiba-tiba muncul Bidik TV. Bidik TV media prima, alhamdulillah kita tak ada masalah dengan mana-mana syarikat. Persoalannya yang tadi tak selesai ni kau buat baru. Keduanya, kita dah ada deal dengan OK, kenapa kau buat pada swasta pula? Betul. Dan wallahu a'lam bisawab, kita dapati pada waktu itu laporan dalam sepatutnya deal di antara KPM yang diketuai oleh BSTP dengan pihak pihak yang ingin menjadi vendor dan menawarkan khidmat. Macam mana ketua korporat pada waktu tu boleh ada dalam meeting? Ketua korporat untuk KPM Kementerian Pelajar Malaysia ada di dalam meeting. Ada dalam meeting. Okey. Dan saya tak perlu sebut mana-mana nama. Yalah. Tapi ini antara persoalan-persoalan yang Razi Jidin tak jawab waktu di Parlimen di waktu tu. Dan ini dia tak jawab lagi lah, belum bukan Menteri Pendidikan. Tetapi kenapa tak ada orang nak tanyakan Menteri Pendidikan sekarang tentang apa yang berlaku di zaman itu? Kenapa? Penggunaan dana awam berlaku. Dan sehingga hari ini akan diteruskan. Dia still continue kan? So projek dah award dan benda tu berlangsung. Saya tak tahu sama ada akan di-renew lagi. Dan kualiti yang ada pada Didik TV itu saya tak mau persoalkan. Itu saya bukan orang broadcast atau sebagainya. So ada kontroversi ke tu? Cuma ada dua persoalan. Itu biarlah orang pendidikan. Cuma ada dua isu. Okey. Pertama, ialah berapa viewers yang tengok. Saya ada numbers tu. Saya pernah berikan kepada Menteri Pendidikan waktu dia awal masuk ke dalam pejabat. Viewers Didik TV tu? Ya. Menteri Fadlina saya beri, saya kata they are using KPM using taxpayers money. Okey. Tapi ini viewersnya. Adakah sesuatu yang okey, yang mengecewakan bagi doktor? Wallahualam, saya bukan orang pentadbiran, jadi saya dah lakukan saya punya tanggungjawab. Tak, maksudnya daripada segi viewership tadi tu? Mengecewakan? Sebab tak berbangui dengan duit yang kita berikan. 70 juta itu. Dengan bilangan viewers yang kecil, yang tengok kat terrestrial TV ni, mengecewakan. Doktor rasa live saya lagi ramai ke TV tu lagi ramai? Lagi ramai ya? Allah. Yang kedua, okay. Dia orang akan cakap, dia kata, viewers banyak gini. Saya kata itu numbers you pick up from YouTube. Mereka park dekat YouTube. Tetapi park kat YouTube ada dua. Mereka park dekat milik mereka. Jadi mereka boleh monetize. Dia boleh video di situ lagi. Boleh monetize. Dia buat, dan benda ni bukan it's not a nuclear science lah. You pun tahu how we can monetize from of YouTube. Course, yeah. Saya je tak kerti nak monetize pada YouTube. Sebab tak ada macam YouTube. Dia monetize bahan yang dihasilkan untuk KPM yang dia diterima bayaran, dan untuk Delima punya portal, Delima ni KPM punya portal yang digunakan untuk pendidikan digital, boleh lihat
bahan-bahan didik TV hanya link. Kita klik akan pergi kepada mereka yang private tadi tu, dan tadi. mereka monetize. Ya. Sekarang ni dua isu saya timbulkan. Hak milik siapa konten ni? Okey, hak milik siapa? Sebab kita bayar. Betul. Saya tak tahu dia punya detail of the contract. Ya. Kalau dia contract, YBM boleh kongsikan dengan kita. Kan? Dan yang keduanya, dalam keadaan seperti ini, isu quality dan juga isu Ownership. ownership. Dan kenapa duit yang dimonetize daripada ini ke mana? Whether pergi ke private atau yalah sebab kita ownership tadi kan? Ya, isu ownership. Jadi duit tu pergi siapa? Pergi ke KPM ataupun pergi kepada vendor kita? Tahun 2021, 22 kata silap saya dalam parlimen doktor ada membangkitkan isu ini dengan timbalan Menteri Pendidikan pada waktu itu. Okey, kita view lah, boleh tengok kat YouTube. Soalan doktor masa tu ialah pertama mengenai ownership satu, berapa dibelanjakan satu. Kedua ni bayaran kepada cikgu-cikgu tu. Adakah mengikut standard? Okey, now soalan saya. Dia kata, ini kita cerita pasal vaksin. Apa pula tanya soalan ini? Dia lari daripada itu. Padahal sebenarnya kalau ikut, bukan soalan ahli parlimen ni dia dah ada kan? Dia dah dibagi awal, betul tak? Tak bukan. Oh. Kita boleh tanya soalan spontan. berkaitan dengan subjek. Okey. Jadi itu pendidikan di waktu COVID. Vaksin juga termasuk pendidikan di waktu COVID. Sebab dia timbalan menteri. Yalah, betul. Jadi saya tanya kan, di waktu COVID dia kata ada isu ini. Dan keningat tentang apa tadi Puan? Masa waktu COVID, ya. Bayaran kepada cikgu. Bayaran kepada cikgu. Yang cikgu ni, okey. Cikgu ni dia kan dia jadi content provider, dia cakap-cakap cerita-cerita whatever content tu. So bayaran dia. Bayaran dia itu tak dijawab. Ya. Dan jawapan bertulis pun tak ada. Okey, kan dia kata, ni jawab secara bertulis lah. Itu soalan saya, ada ke dapat jawab tulis? Tak ada langsung. Sampai habis parlimen? Tak ada. Boleh ke macam tu Doktor? Menteri tak jawab kita. Kan? Satu. Tapi sekarang ini pun adakah guru-guru yang buat konten itu dibayar dengan bayaran ikut pasaran? Ya, yang sepatutnya. Jadi itu mungkin KPM boleh bantu kita lah. Jadi sebab tu bila kita lihat cikgu-cikgu kecewa, cikgu-cikgu hilang semangat, ramai orang komplain terhadap pendidikan semua. Ini yang antaranya. Dan kita paling malang, kita dapat pembangkang paling lemah dalam sejarah. Isu seperti ini tak ditimbulkan. Kenapa? Sebab kalau mereka timbulkan isu ini, akan implicate di mereka sendiri, akan kena pada diri mereka sendiri.